Tak ada seorang pun yang terkecuali daripada tekanan dan juga stres. Tapi perkara yang paling penting, macam mana kita nak uruskan tekanan dan stres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa wahdika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, untuk kali ni kita akan berkongsi berkaitan dengan tekanan dan juga stres. Semua orang tak pernah terkecuali daripada kena tekanan dan juga stres ni. Tak ada orang yang tak kena. Semua orang ada peluang. So, benda yang paling penting adalah macam mana kita nak uruskan stres dan tekanan yang kita hadapi. Tapi benda yang kita kena ingat adalah kadang-kadang tekanan ni kalau dalam keadaan sederhana, sebenarnya dia boleh menjadi pendorong dan juga motivasi untuk meningkatkan lagi produktiviti dan kualiti kita. In other words, sebagai seorang pelajar sekolah ataupun universiti, dengan tekanan ni sebenarnya tekanan ni juga sebenarnya boleh menyebabkan kita akan lebih bermotivasi, menolak kita ke arah yang lebih berusaha ke arah kejayaan. Tapi kalau dah terlampau banyak, kalau kita tak uruskan, dia akan bagi kesan kepada kesihatan kita. So, berikut 10 tips macam mana nak uruskan tekanan dan juga stres. Okey, untuk tips yang pertama adalah rehat yang cukup. Rehat yang cukup sambil kita dengar muzik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dengan rehat yang cukup ni, kita dapat stablekan hormon kita. Dalam masa yang sama, sambil kita mendengar muzik, dia boleh memberi kesan relaksasi kepada kita ni lah. Tapi kena ingatlah, kalau nak dengar lagu tu pun, pilihlah lagu yang sepatutnya. Janganlah lagu yang terpekik-pekik. Dia mesti lagu-lagu yang tenang. Kita kena ingat bila kita rehat yang secukupnya dan kita sambil kita dengar lagu, muzik, relaksasi, sebenarnya dia memberikan kesan positif dan dia boleh kurangkan tekanan darah, dan yang paling penting, dia dapat mengurangkan kandungan kortisol. Hormon kortisol dalam badan kita, dan dia ada kaitan, hormon ni ada kaitan dengan stres kita. Untuk tips yang kedua adalah cuba luahkan perasaan. Kongsikan perasaan. Cuba cakap. Luahkan. Kadang-kadang ada dalam kalangan kita yang yalah, kita setiap manusia berbeza kan. Ada setengah yang mudah untuk menyuarakan, ada setengah mudah untuk meluahkan, berkongsi dengan kawan-kawan. Tapi yang paling penting, untuk tips yang kedua ni, pentingnya adalah untuk mengawal stres dan juga tekanan adalah meluahkan perasaan. Tapi kena ingatlah, kalau kita nak luah pun, kita kena pilihlah orang yang sepatutnya. Kawan kita tengok kawan ni ada macam-macam jenis kawan. Ada setengah kawan-kawan yang bila dengar luahan perasaan kita, kalau dia tak dengar, kita marah kat dia. Ada setengah juga yang kalau kita luahkan perasaan pada dia, dia akan jajar balik isu kita tu. So, pilih rakan yang boleh dipercayai. Tapi untuk pelajar sekolah dan juga pelajar universiti, tak kisahlah yang dewasa pun, kamu boleh gunakan saluran kaunseling. Pelajar-pelajar, anak-anak muda boleh jumpa dengan kaunselor. Ya, dalam zaman PKP ni pun, dalam PDPR sekalipun, boleh lagi. Hampa masih lagi boleh kontak dengan kaunselor, message dengan kaunselor, luahkan perasaan anda dengan kaunselor. Siapa masalahnya? Tapi yang paling penting, carilah orang yang kamu selesa untuk luahkan. Carilah orang yang kamu selesa dan kamu percayai.
Itu keyword yang paling penting. Okey? Untuk tips yang ketiga adalah memberikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi kepada diri sendiri. Yang ni lebih kepada orang yang kita sebut tadi, yang sebelum ni tips yang kedua, mungkin boleh luahkan perasaan dengan orang lain. Tapi untuk yang tips yang ketiga ni, memberi kata-kata semangat dan motivasi kepada diri sendiri ni, untuk orang yang mungkin dia ada isu, mungkin bukan isu, dia mungkin susah sedikit nak meluahkan perasaan dengan orang lain. So, in other words, bagi kata-kata semangat untuk diri sendiri. Mungkin dia boleh letak wallpaper kat handphone, kata-kata semangat, dan mungkin dia akan dia letak poster kat dalam bilik dia, kata-kata semangat, ataupun di muka depan buku dia akan tulis kata-kata semangat. So, sentiasa beri semangat, beri kata-kata semangat dan motivasi kepada diri sendiri. Tengok kata-kata semangat, Instagram kata-kata semangat yang boleh bagi vibe, bagi semangat. So, kalau kita lakukan ini secara berterusan, insya-Allah dia juga dapat membantu anda untuk mengurang dan mengawalkan tekanan dan juga stres. Tapi bagi yang suka luahkan perasaan pada orang pun, tips yang ketiga ni pun boleh guna juga. Dan tips yang keempat, cara makan yang betul. Allahu Akbar, memang tak dapat dinafikan, kebanyakan yang mengalami stres dan juga tekanan, dia akan ganggu cara pemakanan seseorang itu sendiri. Okey, kadang-kadang ada setengah orang yang bila dia stres, dia akan terlampau banyak makan, makan. Dan ada juga yang bila stres dia akan kurang makan. Sebenarnya kita kena faham, kita kena tahu sebab hormon stres dan makanan sebenarnya memang ada kaitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dengan stres ni, dia akan mengganggu pattern seorang itu makan. Kaedah cara dia makan. Sebab dia dah stres. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, dengan itu, bila kita tengah stres, tips adalah kita kena jaga pemakanan dan kita kena pilih makanan yang sebaiknya. Okey, apa makanan yang kita kena pilih? Kita kena pilih brain food. Apa itu brain food? Brain food adalah sebenarnya makanan yang kaya dengan omega 3. Makanan yang kaya dengan omega 3 ni sebenarnya dapat membantu kita untuk mengurangkan stres. So, ingat, waktu kita stres juga, kita kena jaga pemakanan kita. Kita kena kawal makanan kita. Dengan apa? Pilih makanan brain food, iaitu makanan yang kaya dengan omega 3. Yang kelima, okey. Tips yang kelima untuk mengawal tekanan dan stres adalah ketawa. Ketawa. Sebenarnya kalau kita nak tahu, so dengan ketawa ni sebenarnya kita dapat keluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin ni sebenarnya boleh menyebabkan kita hormon ni sebenarnya boleh memperbaiki kita punya mood, dan dia dapat mengurangkan stres kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia dah kurangkan kita punya hormon stres. Okey, apa hormon stres tu? Hormon stres tu adalah kortisol dan juga adrenalin. Dua hormon ni dapat dikurangkan apabila kita ketawa. So, macam mana kita nak ketawa? Mungkin kita boleh tengok movie atau series komedi. Kita boleh tengok series Maharaja Lawa. Kita boleh tonton cerita-cerita yang lawa. So, bila kita happy tu bila kita gelak. So, dengan tanpa kita sedar, kita mengawal tekanan dan juga stres kita. Tips yang keenam, perbanyakkan minum air tea. Okey, sebab kurangkan minum air kopi. Kenapa kita kena kurangkan minum air kopi? Because of dalam kopi kita ada kafein. Kafein dia akan merangsang otak dan juga menyebabkan dia beri kesan kepada salur darah. Maklumat ni saya dapat daripada portal myhealth.gov.my. So, kita kena banyakkanlah minum air teh untuk mengurangkan tekanan dan juga stres. Air teh, terutamanya air teh hijau, green tea. Green tea sebab dia ada antioksidan yang akan sangat membantu memberi kesan kepada ketenangan dan juga sistem saraf kita. So, lepas ni,
Apa kata? Jom kita ramai-ramai minum green tea nak? Yang seterusnya, tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh adalah berkaitan dengan ibadah. Ibadah, yoga dan juga meditasi. Untuk kita yang beragama Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali balik kepada Allah. Ibadah kita bukan secukup sekadar dengan semayang 5 kali. Dia ada Isra lagi. Allahu Akbar. Ya, semayang ini adalah satu tips yang sangat efektif untuk dalam jangka masa yang panjang. Sebab dia akan bagi sokongan emosi, dia improve kita punya physical, mental dan boleh reduce kita punya stress. So, kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia, ya, kita sedia maklum, kita dah semayang 5 kali sehari. Tapi kita boleh tambah dengan pelbagai jenis extra amalan. Sebagai contoh, kita selawat. Mungkin sehari kita selawat Nabi 200 kali, 300 kali, istighfar 100 kali, ikut kemampuan masing-masing. Yang paling penting, tips yang ini, ibadah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senangnya dalam kitab Fazilah ya pasal dalam tajuk Allah Maha Pelindung. Selangkah kamu rapatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berlangkah-langkah rahmat Allah akan datang rapat kepada kamu. In other words, you find a way untuk dekatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah akan datang kepada kamu. Don't worry. So, bila kamu cari jalan untuk mendekatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan risau. Stres akan mampu anda tangani dan hadapi. Tips yang seterusnya, tips yang ke-8. Apa dia? Bersenam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang dalam zaman kita menghadapi COVID-19 ni dan kita tak boleh nak bergerak keluar daripada rumah, even though dah ada second vaksin pun, takut nak keluar rumah. Dengan dalam rumah pun boleh bersenam kot. Bukanlah nak bersenam teruk-teruk sangat. Senam, exercise, simple exercise. Tak semestinya kita kena pergi gym. Simple exercise. Sebab dengan exercise, kita boleh lancarkan pergerakan darah dalam badan kita. So, buat yang simple-simple sahaja. At least kita boleh keluar peluh dan dia akan mengeluarkan hormon endorphin dan dia akan boleh improve kita punya mood dan boleh bantu kita untuk kawal stress. So, setakat kat dalam rumah, buatlah sit up ke, lari turun naik tangga ke, ataupun beberapa exercise yang simple. Tips yang ke-9, Allahu Akbar. Tips yang ke-9 adalah tidur yang sempurna dan juga cukup. Ni, wahai anak-anak pelajarku yang dikasihi dan disayangi sekalian, untuk budak-budak universiti dan anak-anak pelajar sekolah ni, tolonglah. Kalau bab tidur ni, koranglah yang paling masalah. Bukanlah korang, adalah orang lain pun bermasalah juga. Tapi sebenarnya sebab bila kita gagal untuk ada masa tidur yang secukupnya dan kita tidur pun tak sempurna, dia akan memberi tekanan kepada kita. Kadang-kadang ada anak-anak pelajar kita yang tidur lewat malam, main game, buat benda-benda yang tidak sepatutnya. For what? Kamu kena ada tidur yang secukupnya. Bila kamu ada tidur yang secukupnya dan sempurna, kamu dapat mengawal stres. Hampa mesti boleh kawal stresnya. So, mungkin kita tidur sehari 7 ke 8 jam konsisten setiap hari. Ataupun jangan lupa take a nap. Waktu zuhur tu ambil rehat saat tidur 5 minit, 10 minit. Cukup. Yang paling penting, kamu kena ada masa tidur yang sempurna dan cukup. Barulah dia boleh membantu kita untuk mengawal dan menghadapi stres dan juga tekanan. Dan tips yang terakhir, tips yang ke-10. Tips yang ke-10 ni adalah cara bernafas. Cara bernafas. Bernafaslah dalam-dalam. Tenang. Bernafas ada satu benda yang penting sebab dia adalah membantu pertukaran oksigen. Oksigen dan karbon dioksida. So, bernafas tenang. Jangan kalut-kalut. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan dan lepas. Dengan ini dia boleh membantu kita, membantu kamu, kita semua dalam memberi kelegaan dan juga ketenangan. Janganlah bernafas kalut-kalut. Kan? Tarik nafas. Dalam-dalam, lepas. Tarik nafas.
Tahan. Tarik nafas dalam-dalam. Dia sangat-sangat membantu. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah tadi 10 tips yang dikongsikan macam mana untuk kita kawal, untuk kita hadapi tekanan dan stres. Dan bear in your mind, ingat. Semua manusia tidak pernah terkecuali. Tak ada seorang pun terkecuali di atas muka bumi ni. Tak akan seorang pun terkecuali daripada tekanan dan juga stres. So bila kamu hadapi tekanan dan juga stres, itu bukan satu benda yang pelik. Itu adalah normal. Yang paling penting, macam mana kita nak hadapi stres, macam mana kita nak kawal stres kita. So, apa-apa pun, all the best. Terima kasih sebab menonton video ni. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ni dan sebar-sebarkan pada kawan lain, viral-viralkan. Sebab kita boleh sebarkan ilmu. Semoga Allah rahmati kita semua. All the best.